Veteran ATM akan terima bantuan harapan negara. Lima 2019, pasaran peringkat global. Penuntut Malaysia ditemui mati dalam tasik di London. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang penuntut Malaysia ditemui mati di sebuah tasik di Hyde Park, London semalam. Muhammad Hafiz Zainal, 24 tahun, adalah penuntut di Imperial College London. Portal berita Daily Mail melaporkan polis dikejarkan ke tempat kejadian kira-kira jam 5.51 pagi waktu tempatan selepas menerima laporan berhubung penemuan mayat di tasik berkenaan. Pihak berkuasa mengklasifikasikan kematian sebagai tidak jelas dan siasatan masih dijalankan. Kematian Muhammad Hafiz disahkan oleh bapanya Zainal AP yang juga pengarang bersekutu Daily Mail. Zainal menerima panggilan daripada pihak kedutaan di London hari ini pada jam 2.30 pagi. Beliau dan keluarga akan ke London pada hari esok untuk urusan pengecaman mayat. Allahyarham Muhammad Hafiz yang mengambil jurusan kimia sejak tahun 2015 akan dikebumikan di London. Sementara itu, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dalam kenyataannya memaklumkan Muhammad Hafiz adalah seorang penuntut tajaannya. JPA berkata pejabat penasihat latihan JPA di London dengan kerjasama pihak Konsulat Suruhanjaya Tinggi Malaysia London akan membantu dari segi urusan keluarga dan pengurusan jenazah Muhammad Hafiz. 19 pelajar di sebuah pusat tahfiz di Kuantan Pahang yang disyaki didera dan dicabul oleh seorang tenaga pengajarnya kini telah dibenarkan pulang ke rumah keluarga dan waris masing-masing. Tindakan itu adalah hasil intervensi sosial yang telah dilakukan. Semua pelajar berusia antara 8 hingga 15 tahun itu juga akan dipindahkan ke pusat tahfiz berdaftar dengan Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP. Ketika ini mereka turut dirujuk kepada unit kaunseling JKM. Sebelum ini, polis mengesahkan video yang tersebar di media sosial yang dibuat seorang bapa membabitkan guru tahfiz berusia 46 tahun itu. Anaknya mendakwa sering dirotan, dipukul dan dicubit sejak mengikuti pembelajaran di pusat tahfiz berkenaan. Ada juga pelajar yang mendakwa pernah dicium. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pahang, Datuk Othman Nayan, hasil siasatan lanjut mendapati ada kesan lebam akibat dirotan dan dicubit pada badan dua pelajar. Suspek yang turut dikesan mempunyai 2 rekod polis kini diburu polis. Di Kuala Terengganu, seorang bekas banduan dijatuhi hukuman penjara 30 tahun dan 18 sebatan kerana merogol seorang remaja bawah umur. Hakim Wan Azimah Yaakob membuat keputusan itu selepas tertuduh Wan Zulkifli Wan Muhammad 30 tahun mengaku bersalah terhadap 6 pertuduhan. Tertuduh didakwa merogol mangsa yang ketika kejadian berusia 14 tahun di sebuah rumah yang dalam proses pembinaan di Kampung Sungai Lirik, Caluk dekat Setiu antara 3 November 2017 hingga 18 November 2017. Bagi setiap kesalahan, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun dan 3 sebatan. Hukuman diperintahkan berjalan secara berasingan bermula hari ini. Sebelum ini, tertuduh dijatuhi hukuman penjara 15 bulan atas kesalahan menculik mangsa yang sama. Ibu bersama 2 anaknya berusia 2 dan 8 tahun maut dalam kemalangan membabitkan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV dan sebuah lori muatan ais. Kejadian berlaku di kilometer 55 Jalan Nasi Rompin dekat Kampung Badung di Pekan Pahang kira-kira jam 10.15 pagi tadi. Mangsa yang maut dikenali sebagai Nur Hasidah Asbullah, 32 tahun dan 2 anaknya Muhammad Ifat Rizki, 2 tahun dan Nur Auni Atirah, 8 tahun. Suami Nur Hasidah yang juga pemandu MPV Kamarudin Muhammad Zain, 33 tahun dan seorang lagi anak pasangan itu Nur Syadni Syakirah, 3 tahun mengalami kecederaan dan dirawat di Hospital Rompin. Pemandu dan kelindan lori turut mengalami kecederaan dan kini dirawat di hospital sama. Ketua Polis Daerah Pekan, Superintendent Amran Siddiq berkata, MPV berkenaan menghala ke Kuantan manakala lori berkenaan pula dari arah bertentangan. Kemungkinan MPV berkenaan terbabas sebelum bertembung dengan lori hingga mengakibatkannya terjunam ke dalam parit. Menurut bapa Kamarudin, dia tidak mengetahui keluarga anaknya itu sedang dalam perjalanan untuk bercuti ke kampung. Dia tak bagi tahu langsung, dia tak bagi tahu.
Dia bagi tahu dia anak ni lain sikit. Dia nak suruh tengok, dia nak suruh kita tu, ada balik. Gitu. Suruh terperanjak dia tu balik. Gitu. Anak ni lain sikit. Jenazah 3 beranak terbabit dijangka dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Betong, Kuala Berang, Terengganu lewat malam ini. Jika cuaca panas berlarutan hingga menjejaskan paras air di semua empangan, Kerajaan Negeri Johor akan melaksanakan pembenihan awan pada awal bulan April. Kita sentiasa dalam pantauan. Kita tengok cuaca dalam minggu ni. Sekiranya cuaca dalam minggu ni tidak membantu, contohnya kawasan sini, maka awal bulan depan lah kita kena jaga tengok isu ni. Look at possibility of pembenihan hujan next month lah. Next month, early next month. The possibility lah. Kita kena kaji lah sama ada sesuai tak dengan Tapi tu. setakat ni kalau kawasan pembenihan hujan sebelah mana, YB? Di mana? You said Lebam tak sesuai. So Biasanya tempat macam ni lah. Di tengah, Sembrong, Macap, area macam ni lah lagi sesuai. Di empangan Macap, ada lagi empangan yang kritikal juga? Sembrong ada 2, timur dengan barat. Barat? Dia belum sampai tahap kritikal lagi. Dia masih okey, tapi memang kurang lah. Kita tidak cakap sampai kritikal lah, tapi pun agak mencemaskan. Beliau ditemui ketika melawat empangan Macap siang tadi. Empangan yang berfungsi sebagai tebatan banjir itu kadang-kala dilepaskan untuk membantu bekalan loji rawatan air Simpang Renggam yang kini membekalkan air kepada 125,000 pengguna di Pontian Utara dan Simpang Renggam. Bekalan air di kawasan itu juga katanya telah pulih susulan pencemaran amonia di Sungai Ulu Benut dan Sungai Macap sejak Sabtu lalu. Mengikut Jabatan Meteorologi Johor, diramal menerima banyak taburan hujan dan buat masa ini tiada keperluan untuk melakukan catuan bekalan air. 18 sungai di Johor dikenal pasti tercemar. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan Alam Sekitar dan Pertanian, Dr. Sahrudin Jamal berkata pihaknya telah mengarahkan Jabatan Alam Sekitar JAS untuk mengambil tindakan segera bagi membantras pembuangan sisa industri di sepanjang sungai yang menjadi punca pencemaran. So untuk di kawasan Sungai Tukang Batu ni, saya telah mengarahkan pihak JAS untuk pergi ke semua kilang tu untuk kita lihat apa sahaja influence yang telah dilepaskan di situlah, dan saya dikabarkan memang di situ banyak kilang minyak masak, industri refinery. Tinjauan di Sungai Tukang Batu mendapati lokasi sungai terletak berhampiran kilang baja dan terselindung di antara beberapa kilang. Air sungai bukan hanya berwarna hitam dan berminyak, malah terdapat longgokan sampah yang mengeluarkan bau busuk. Parti PUTAI dijangka mulakan rundingan untuk membentuk kerajaan gabungan. Laporan antarabangsa menyusul. Bertemu kembali. Sebagai menghargai kesetiaan dan pengorbanan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM, kerajaan hari ini mengumumkan peruntukan sebanyak RM79.7 juta bagi inisiatif Bantuan Harapan Negara BHN 2019. Melalui inisiatif itu, ia dapat memberi manfaat kepada veteran ATM berpencen yang tidak menerima sebarang bantuan keuangan secara one-off atau hanya sekali sebelum ini. Menurut Menteri Pertahanan Muhammad Sabu, inisiatif BHN 2019 merupakan inisiatif baru bagi menggantikan Bantuan Bakti Negara BBN 2017 dan sumbangan veteran tidak berpencen Satu Malaysia SVT B1M. Walaupun kerajaan menghadapi kekangan kewangan, kita terpaksa jimat di sana, jimat di sini. Namun bagi menghargai pengorbanan veteran ATM, kerajaan masih mampu untuk memperuntukkan 79,684,000 untuk pelaksanaan BHN 2019 kepada penerima yang lebih ramai, iaitu sejumlah 159,368 orang veteran ATM berpencen dan tidak berpencen, berbanding hanya 43,000
veteran ATM tidak berpencen sahaja yang menerima pada tahun 2017. Pelaksanaan inisiatif itu adalah lebih bersasar yang mana penerimanya adalah veteran ATM di dalam kumpulan B40. Pengagihan bantuan keuangan sebanyak RM500 kepada 100,762 orang veteran berpencen dan 58,606 veteran tidak berpencen itu akan dibuat secara one-off dan pengagihannya akan dilakukan Jabatan Al-Ehwal Veteran JHF ATM. Permohonan untuk mendapatkan BHN 2019 akan dibuka pada 14 April ini dan pembayaran dibuat pada 27 Mei depan. Malaysia bakal menjadi peneraju bidang aeroangkasa di Asia Tenggara dan meraih bahagian penting pasaran peringkat global. Menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, tahun lalu saja Malaysia mengeksport peralatan dan alat ganti pesawat bernilai RM8.48 bilion ke Amerika Syarikat, Singapura, United Kingdom, China dan Perancis. Berucap ketika merasmikan pameran antarabangsa maritim dan aeroangkasa Langkawi 5 2019, beliau memaklumkan jumlah itu meningkat 20.7% berbanding tahun 2017. 5 2019 dirasmikan siang tadi dengan persembahan menakjubkan apabila 29 pesawat menampilkan aksi aerobatik yang memukau. Landasan utama pusat pameran antarabangsa Mahsuri ini turut dihadiri Menteri Pertahanan Muhammad Sabu dan Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Pada aksi pembukaan, ia menampilkan formasi udara dikendalikan juruterbang Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Pelbagai jet pejuang seperti Hornet, Sukhoi, Hawk, Airbus, Pilatus dan Nuri membamerkan kehebatan. Mengambil kesempatan kehadiran delegasi perniagaan dari 31 buah negara dan 390 syarikat komersial dan pertahanan, Tun Dr. Mahathir mengajak untuk berkolaborasi bagi membangunkan industri aeroangkasa di Malaysia. It is forecast that our aerospace industry will continue to expand as 11 new aerospace investment projects worth 860.3 million ringgit were approved in 2018 and expected to generate more than 1,500 employment opportunities. The Malaysian Investment Development Authority, or MIDA, will continue to play a critical role in attracting more aerospace investment to Malaysia. Tahun lalu sahaja RM14.4 bilion diraih dan jumlah itu menjadikan Malaysia antara peneraju di rantau ini. Justru itu 5 2019 menjadi platform Malaysia membuktikan kemampuan dalam mengeluarkan produk aeroangkasa bertaraf dunia. Perkembangan itu menurut Perdana Menteri dapat dilihat melalui peningkatan jumlah ekspor membabitkan peralatan dan alat ganti pesawat mencecah RM8.48 bilion. Sektor penyelenggaraan dan pembaikan aeroangkasa pula merekodkan pendapatan RM14.4 bilion meliputi 24,500 tenaga kerja berkemahiran tinggi. Kata Presiden PAS Dato' Seri Abdul Hadi Awang, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bukan diktator. Sebaliknya, beliau tegas dalam menangani pelbagai isu berbangkit. Cuma saya nak komen tentang kenyataan mengatakan Tun Mahathir diktator. Itu bukan diktator, tegas. Kerana beliau dipilih secara demokratik dalam pilihan raya dan Pakatan Harap yang pilih dia. Bukan dilantik diri dia sendiri. Apa yang penting ialah ketegasan. Tegas menghadapi ahli kabinet yang lemah. Bukan diktator. Itu sesuatu yang perlu kepada pemimpin, perlu tegas menghadapi ahli kabinet yang lemah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di lobi Parlimen siang tadi. Dato' Seri Abdul Hadi tidak menyatakan siapa yang dimaksudkan melabel Tun Dr. Mahathir sebagai diktator. Namun beliau dipercayai ada kaitan dengan kenyataan ahli Parlimen Permatang Bauh Nurul Izzah Anwar di Singapura baru-baru ini. Media sebelum ini melaporkan Nurul Izzah ketika wawancara bersama akhbar Singapura The Straits Times meluahkan rasa kecewanya dengan kerajaan PH. PH dakwanya dilihat gagal menggerakkan agenda reformasi seperti yang sepatutnya. Nurul Izzah juga berkata beliau sukar untuk bekerja dengan Tun Dr. Mahathir yang dianggapnya bekas diktator.
Dan ini pula reaksi Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung kenyataan Nurul Izzah mengenai Tun Dr. Mahathir. Kita dalam Pakatan Harapan sudah menjelaskan muafakat kita untuk memberi ruang dan menyokong usaha Tun Mahathir. Tidak bermakna kita tidak boleh berbeza pendapat atau beri teguran. Ada setengah orang dia fikir ini macam kerajaan UMNO dulu. Tidak. Jadi kita beri ruang. Tetapi pendirian kita, termasuk saya dan keluarga, adalah untuk memberi sokongan dan ruang kepada Tun Mahathir sebagai pemimpin dan Perdana Menteri. 18.1 saya bacakan, Datuk Speaker. Laporan antarabangsa. Parti PUTAI dijangka memulakan rundingan dengan mana-mana parti pro-demokrasi bagi membentuk kerajaan gabungan di Thailand. Calon Perdana Menteri PUTAI Sudarat Khairulapan berkata parti itu berpegang kepada prinsipnya untuk menjalin kerjasama hanya dengan parti yang menentang pemerintahan tentera di negara itu. Dalam satu sidang akhbar di Bangkok, Sudarat menegaskan parti dengan jumlah kerusi tertinggi harus membentuk kerajaan gabungan kerana mendapat konsensus daripada rakyat. Parti PUTAI yang dikaitkan dengan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra mendahului dengan 137 daripada 350 kerusi kawasan dalam pilihan raya yang berlangsung pada Ahad lalu. Manakala Parti Palang Pracarat yang pro-tentera berada di kedudukan kedua dengan 97 kerusi. Pilihan raya pada Ahad lalu diadakan bagi memilih 500 anggota Dewan Rakyat. 350 daripada mereka dipilih secara langsung melalui pilihan raya kawasan. Badan Pemerhati Asian Network for Free Elections (ANFREL) yang memantau pilihan raya Thailand menyifatkan kempen demokrasi di negara itu lebih memihak kepada kerajaan tentera junta selain mengkritik proses pengiraan undi yang menimbulkan keraguan 2 hari selepas rakyat di negara itu menentukan pilihan mereka. ANFREL bagaimanapun enggan mengulas sama ada berlaku penipuan sepanjang proses pengundian yang diadakan Ahad lalu. Sebaliknya, hanya menyatakan terdapat beberapa hal yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Badan Pemerhati Antarabangsa. Beberapa jam selepas proses pengiraan undi dijalankan, berlaku pencagahan keputusan pilihan raya di pusat membuang undi di seluruh Thailand. Suruhanjaya pilihan raya negara itu bagaimanapun menyalahkan pihak media di atas kekeliruan tersebut. Keputusan rasmi akan diumumkan 9 Mei depan. Seorang wanita yang dipercayai melindungi bekas kaki tangan CIA dan kontraktor Agensi Keselamatan Negara Amerika Syarikat Edward Snowden diberikan suaka politik oleh Kanada. Vanessa Rodel membenarkan Snowden tinggal di pangsapurinya pada tahun 2013 ketika melarikan diri daripada pihak berkuasa Amerika Syarikat di Hong Kong. Ia selepas Snowden mendedahkan informasi mengenai program pengawasan global Amerika Syarikat membabitkan kerjasama dengan Australia, Britain dan Kanada. Difahamkan Rodel dan anak perempuannya Kena akan ke Montreal. Snowden yang kini tinggal di Rusia didakwa pada Jun 2013 di Amerika Syarikat atas kesalahan merisik dan mencuri rahsia negara. 5 lagi individu yang membantu Snowden masih berada di Hong Kong bagi menanti keputusan permohonan suaka masing-masing. Syarikat penerbangan Singapore Airlines SIA sedang membantu siasatan pihak berkuasa berhubung ancaman bom yang diterima pesawat SQ423 dari Mumbai, India. SIA dalam satu kenyataan berkata pesawat yang membawa 263 penumpang dan 18 anak kapal itu mendarat dengan selamat di lapangan terbang Changi pada jam 7.54 pagi waktu tempatan. Sebaik mendarat, pemeriksaan dijalankan dan tiada barang yang mencurigakan ditemui di dalam pesawat itu. Seorang wanita dan kanak-kanak bagaimanapun ditahan untuk siasatan lanjut. Operasi di lapangan terbang berkenaan bagaimanapun tidak terjejas susulan ancaman itu. Pesawat Boeing 777-300ER itu menerima panggilan yang mendakwa terdapat bom di dalam pesawat sejurus selepas meninggalkan lapangan terbang antarabangsa Chhatrapati Shivaji di Mumbai pada jam 11.36 malam waktu tempatan semalam. Sukan. Usah dirisaukan ketiadaan Datuk Lee Chong Wei pada badminton terbuka Malaysia yang bermula 2 April depan akan menipiskan peluang untuk melihat pemain Malaysia muncul juara di arena sendiri. Sebaliknya, Ketua Jurulatih Perseorangan Negara, Datuk Mispun Siddiq percaya akan ada kejutan daripada pemain-pemain negara yang lain kerana mereka juga berusaha keras untuk disenaraikan. Semangat positif peminat tempatan juga pasti banyak membantu terutama bagi pemain-pemain yang sudah diletakkan sasaran pada kejohanan itu nanti.
Untuk masa sekarang ni kita biarkan dulu Jokowi. Kita jangan beri tumpuan banyak sangat kepada dia disebabkan oleh keadaan dia dan sebagainya, tetapi give him some space. Jadi untuk kita ni, maka kita sedang mempersiapkan pemain-pemain dan juga untuk option pemain-pemain luar yang akan kita slotkan sekiranya mereka ini dalam kondisi yang sempurna. Kem Badminton Negara mempunyai sasaran tersendiri apabila turun dalam saingan terbuka Malaysia yang dijadual membuka tirainya 2 April ini. Jika sebelum ini tumpuan utama terarah kepada acara perseorangan, tetapi kali ini sandaran lebih tinggi diletakkan kepada bergu lelaki, khususnya gandingan meningkat naik yang juga naib juara All England Aaron Chia dan Soh Wo Yik. Sedang berada di kemuncak prestasi ketika ini, Aaron dan Wo Yik perlu mengambil kesempatan meraih gelaran di terbuka Malaysia yang kali terakhir dimenangi Goh Vishem dan Lim Kim Wah pada edisi 2014. Kita pun harap mereka pun boleh buat yang sama lah, ya kan. Kita faham juga, ya, semua sekarang expectation pun macam dekat men's double kan. Tapi ini semua tak maulah, ya, buat kita pun jadi ada satu tekanan, ya. Tapi kita tetap mau ya kita enjoy lah. Game pun kita masih kena tetap enjoy. Ya. Harap ya itu jadi satu motivation. Juara Sukan Asia 2018 Jepun terus dirudum malang pada kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah 2019 apabila menanggung kekalahan ketiga berturut-turut. Kali ini tewas 1-2 kepada Kanada di Stadium Hoki Azlan Shah Ipoh petang tadi. Visual pesawat F-35A dan F-22 dalam pertunjukan Australian Airshow 2019 mengakhiri berita TV 9 malam ini. Saya Nur Afiza Azmi. Assalamualaikum dan selamat malam.